أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما جهلنا. Wahai Tuhan, ajarlah kepada kami perkara yang kami masih jahil. Wa dzakirna ma nasina, dan berilah kepada kami ingat semula perkara yang telah kami lupa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Saudara pengurusi yang dihormati dan para pimpinan seminar petang ini yang saya dengan Allah. Secara ringkasnya saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana walaupun dalam keadaan tak selesa kesihatan saya pagi ini, tapi saya gagahkan diri untuk hadir bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini. Yang kedua, walaupun tajuk diberi kepada saya oleh Syekh Ustaz saya, tapi tabiat saya tak suka makan orang hidan. Suka saya buat sendiri rempah ratus. Para hadirin sekalian, depan kita sekarang ni ada blogger. Bagi saya blogger tok guru, ibu bapa serupa saya tugas. Iaitu sama-sama meluah isi hati. Kita menulis dengan tujuan nak luah isi hati atas kertas. Kita bercakap nak luah isi hati melalui mulut dan telinga. Dan blogger juga luah isi hati di atas internet yang dia lakukan. Serupa saja. Saya ulang sekali lagi, sama ada saudara ni blogger ke, atau penulis ke, atau penceramah ke, tugas kita serupa, iaitu sama-sama nak luah isi hati. Dan saya yang terlibat dengan politik Islam lebih daripada 40 tahun, sejak daripada tahun 67 sampai hari ini, kerja saya ialah meluahkan isi hati. Dalam ceramah saya luahkan, dalam kuliah saya luahkan, dalam tulisan saya jarang sekali menulis. Dah hilang kemampuan menulis, dah hilang kerana banyak sangat bercakap. Akhir sekali yang menulisnya ialah Syekh Ustaz sekarang. Para hadirin sekalian, oleh kerana kerja saya ialah urus membangun bersama Islam dan luah perkataan, maka orang yang pertama meluahkan isi hati terhadap Islam ialah Nabi kita Muhammad SAW. Waktu beliau sama-sama dengan sekumpulan orang Mekah di Bukit Safa. Ini cerita ni ditulis oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih dari hadisnya, iaitu Nabi kita berjumpa dengan empat saudara dia, pupu dia di Bukit Safa. Dalam ucapan dia yang begitu banyak kepada hadirin ialah fa inni munzirul lakum baina yaday adzabin syadid. Fa inni munzirul lakum baina yaday adzabin syadid. Ini luahan Nabi kepada orang ramai setelah dia bercakap panjang untuk menarik perhatian masyarakat Safa. Fa inni munzirul lakum, saya datang ke dunia ni untuk memberi ingatan kepada tuan-tuan semua, memberi ancaman bahawa depan kita ni adalah azab yang teruk. Ini kesimpulan luahan hati beliau baginda di Bukit Safa. Nak sebutnya bahawa lepas pada dunia ni ada dunia lain. Ini tugas Nabi. Sejak Nabi zaman lagi sampai ke Nabi Muhammad, nak beritahu kepada manusia lepas pada dunia ni ada dunia lain. Yang boleh jadi ahli sains sampai hari ni pun tak fikir bahawa lepas pada dunia ada dunia lain. Ahli sains ke, ahli geografi ke, astronomi ke, benda-benda beginilah Allah tugaskan kepada para Nabi untuk beritahu perkara yang ahli sains tak erti nak sebut, ahli politik tak erti nak sebut, ahli astronomi tak erti nak sebut. Hak manusia tak erti inilah tugas Nabi, mengertikan kepada manusia, iaitu lepas pada dunia ni ada dunia lain. Sama ada kamu setuju atau tidak, tapi itulah putusan Allah. Dan kebetulan bila kita semayang, benda ni diulang kali-kali. Dalam semayang kita, bacaan wajib Fatihah, Maliki Yawmiddin, wajib dibaca. Quran 30 juzuk tidak diwajib baca dalam semayang, tapi Fatihah wajib baca kerana dia mengandungi perkara penting, termasuklah perkataan ayat Maliki Yawmiddin, Tuhan yang berkuasa penuh hari pembalasan. Pembalasan bila? Kita panggil akhirat. Akhirat sendiri itu diberi nama bermacam-macam nama, lebih kurang 40 nama akhirat dalam Quran. Yaumul Fasli, Al-Haqqah, At-Tammah,
Yaumul Jaza, Yaumuddin, Yaumul Waqi'ah. Macam-macam nama disebut oleh Allah mengenai kiamat dalam Quran sendiri bagi membolehkan manusia yang tak selera dengan nama ni, dia akan terselera dengan nama, tak tersentuh jiwa dia dengan nama ini, dia akan tercuit jiwa dia dengan nama itu. Itu penting. Jadi dan Nabi sebut fa inni munzirul lakum bani adil azab syarif. Saya datang untuk memperingatkan tuan-tuan semua bahawa depan kita ni ada azab yang teruk. Artinya ada lagi hari lain pada dunia ni. Jangan leka dengan dunia, jangan lalai dengan dunia. Ini tugas agama. Baik pun hak Nabi Muhammad ajar ataupun sejak daripada zaman Nabi Nuh lagi alaihissalam. Baik, orang sekalian. Bila Nabi kita sebut, bila luah hati dia, Pak ini munzirul lakum bani adil azab syarif, reaksi awal daripada pendengar ialah tabban lak ali hadza jama'tan. Tabban lak, mampuhmu ya Muhammad. Ali hadza jama'tan, adakah kerana tujuan ini kamu kumpulkan? Kami dulu sangka benda lain. Tahu-tahu kami kumpul, kami datang, kami tinggal rumah tangga, tinggal kerja buat, tinggal makan ini, datang kumpul sini. Kerana kami tahu kamu ni orang baik asal. Tapi tahu-tahu kamu nak sebut bahawa kamu ni Nabi. Dan Nabi ni kami tak boleh tanding. Kerana Nabi ni bukan Tuhan manusia, Tuhan Allah SWT. Dengkilah. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Dalam ayat lain tersebut, orang ni marah padamu ni bukan kerana kamu cakap salah, tapi kerana zulman wa 'uluwan, kerana jahat, kerana degil. Wajahadu biha, orang tu melawan kamu ya Muhammad, menentang kamu. Wastaiqanatha anfusuhum, wastaiqanatha bukan aiqana, istaiqana. Orang tu benar-benar yakin. Aiqanatha anfusuhum lain, wastaiqanatha anfusuhum, benar-benar orang ni yakin bercakap apa yang kamu betul, tapi kerana jahat. Puja nafsu amarah, tuan kerana degil. Ini reaksi pertama yang disebut oleh Allah dalam Quran, oleh Nabi, dalam oleh ilmu muhaddisin, oleh ahli hadis, bahawa reaksi pertama ialah melawan Nabi Muhammad kerana degil. Sekarang sampai sekarang pun gerakan Islam dilawan oleh orang tertentu, bukan kerana Islam tak betul, tapi kan degil. UMNO sendiri lawan PAS, bukan kerana apa, dia degil. Amerika, Yahudi semua lawan gerakan Islam sedunia, bukan kerana apa, kerana degil. Jadi oleh yang demikian, pihak kita sebagai blogger, pihak kita sebagai penceramah, pihak kita sebagai kuliah, kena hati-hati berdepan dengan manusia ni, supaya tiap-tiap penyakit yang ada pada manusia tu dapat kita ubat betul dengan penyakit ni. Ini masalah. Bila orang melawan, arti orang ni ada marad, fi qulubihim marad, dalam hati dia ada penyakit. Dia penyakit. Bila kita pergi jumpa doktor sekarang ni, dia periksa penyakit apa. Tidak semua doktor bagi panadol semua. Kenapa? Penyakit berlainan. Bagaimana penyakit jismani kita ubatnya berlainan, kita sebagai doktor rohani, penceramah Islam, blogger Islam, Islamic blogger, sebagainya, kita ni mengobati penyakit jiwa manusia, penyakit dengki, al-hasadu wal kibru wal riya'u wal ujubu wal dibilang oleh al-tasawuf ada 7-8 penyakit. Jadi tiap-tiap penyakit perlu diobati. Dan tiap-tiap penyakit ada ubatnya. Ada setengahnya penyakit diubat dia fa'arid anhum, tak pedulilah. Ada penyakit yang disebut fa'arid anhum, biar dia makan. Jadi kita nak jawab, nak ubati penyakit-penyakit jiwa yang melawan Islam ni, kena ada khibrah, kena ada pengalaman. Tak boleh satu orang yang lulus universiti bahagian Islam ke, bahagian falsafah ke, tahu-tahu menulis dengan cara sembrono, boleh jadi makin degil orang tu, makin degil, makin penyakit. Macam kita pergi berubat di hospital, kalau ubat yang diberi oleh doktor tak kena dengan penyakit, dia makin berontak lagi. Sakit sendi tak pasal-pasal, sakit mata tak pasal-pasal, sakit ibu kaki tak pasal-pasal, kerana tersalah ubat. Ini perkara-perkara beginilah yang menjadi masalah pada kita sekarang ni, yang baru nak kenal melawan atau menjawab soalan-soalan yang diberi oleh, soalan-soalan yang dihadap pada kita oleh pihak yang melawan Islam. Jadi ada ubatnya, fa'arid amman tawalla
Fa'arid amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa hayatad dunya. Fa'arid amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa hayatad dunya. Muhammad, kalau orang tu nampak dia nak duit, nak hidup dunia, kata sabduli dah. Bila orang nak dunia saja, maka dia tak melawan kita. Dia habis umur dia untuk cari duit. Dia tak lawan kita. Dia begitu saja. Jadi orang arid lawan. Bani arid sabduli. Satu. Yang keduanya, melawan kita. Orang melawan kita tak boleh biar. Kena jawab. Ini yang jadi masalah. Saya, pengalaman saya 20 tahun duduk kursi terima. Kita lawan dengan buat program lain. Macam mula-mula saya Kelantan, saya sebut acak kali di Dewan ini. Saya panggil Gawai Keuangan PKN. Datuk, tarik semua duit kerajaan dalam bank-bank ribawi ni, bank konvensional. Tarik semua duit dalam perbankan Islam. Ketika tu ada bank Islam. Orang tu tak melawan, tapi dia kecil. Manajer-manajer bank tu datang jumpa saya, kami nak berniaga macam mana? Kalau yang berhormat tarik duit, kami nak berniaga macam mana? Dia jaga kepentingan dia. Nak jaga, nak berniaga macam mana? Dia mahu tarik duit kayak ada perbankan. Saya jawabnya, saya kata, saya tak tarik duit tu kan. Saya tak tutup bank, saya tak tutup bank. Saya tarik duit saya. Duit kerajaan tu di bawah tangan saya. Saya yang bertanggungjawab dunia akhirat. Dan kalau tiap-tiap tahun ada muktamar PAS, peringkat negeri, kat pusat. Kau kata kalau orang tanya saya, yang berhormat, macam mana duit kerajaan dalam bank mereka? Saya jawab macam mana? Tak terjawab. Ketika tu saya macam Namrud serupa lah. Ibrahim suruh Namrud bawa mentari daripada barat ke timur. Fabrital lagi kapal. Ibrahim mabhud rumah tengah-tengah pinggang-pinggang. Tadi dia kata, atas dunia lagi apa kata dalam kubur saya? Dalam kubur dia apa dia kan akan soal saya, bukan nak ke soal saya. Mau buat apa dia asyik? Akhir dia tercengang. Bila dia mendengung, saya tambah lagi. Allah firman, "Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Tambah lagi bila dia kata, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama wa halallahu." Saya ni lulusan bekas pelajar Kulturul di Mesir, 2 tahun di Azhar. Jadi kata wa ahallallahu dalam bahasa Arab, Allah boleh isim dhamir. Dia boleh guna wa ahlaltu, aku mengharamkan riba. Tapi Allah tidak guna isim dhamir kerana taraf dia rendah. Allah Taala guna isim zahir, wa ahallallahu, aku sebagai Allah. Aku sebagai Allah menghalalkan jual beli. Aku sebagai Allah menghalalkan riba. Seboleh-boleh kita jawab, biar kena atas bukti. Tak usah lekut-lekut main. Kena atas bukti. Kalau kena atas bukti. Biar dia sedar bahawa kerja ni kerja Islam. Dan selama kini, kalau sebut kata urusan agama, politik lain. Itu masuk kepala orang Melayu khasnya, orang Arab umumnya, agama lain politik lain. Bank ni politik. Korporat politik. Kata-kata tidak politik. Ini Islam. Biar dia faham pada segala. Tidak religion, tapi adil. Religion lain. Tidak. Macam satu. Alhamdulillah. Dengan berkat doa. Dia saya selalu dah. Tuan-tuan semua saya selalu doa. Belum subuh saya bangun. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala-gala puji Tuhan ni untukmu. Wa minkal faraj. Segala keselesaan, segala kesenangan, segala keselesaan daripada aku buat. Alhamdulillah. Bank di Kelantan mulai daripada hari itu sudah bertindak buat 2 kaunter. Kaunter riba, kaunter Islam. Lebih kurang setahun ke begitu, akhirnya kaunter 1 saja. Sekarang ni 1 kaunter aja. Ada 1-2 bank internasional yang jauh tu. Ini berkat para hadis semua. Dan mereka sedar sekarang bahawa rupanya agama ni tidak sembahyang puasa saja, tidak spiritual saja. Agama adalah segala-gala yang kita panggil adil, tidak religion itu. Alhamdulillah. Ini oleh kerana apa? Jawapan yang diberi itu tak terjawab dia. Dia tak jawab balik pada saya. Siap. Turun keluar kata pejabat tak militer. Kerana dia bersapu hati ke dia gerak pada Allah ke, wallahu alam. Tapi berkat
kita letak kerja bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Besar tu, alhamdulillah. Kesan dia cukup baik. Belajar sendiri macam tok guru lah. Tiap-tiap orang ada minat masing-masing. Saya minat saya ada. Orang lain dia guru agama juga tapi benda lain. Jadi tiap-tiap blogger, khasnya blogger yang berminat berislam, kena bekalkan diri dengan ilmu Islam, ilmu Quran kita panggil. Ilmu Quran ni fiqhnya, balaghahnya. Dalam bahasa dia, dalam bahasa ilmu bahasa balaghah, yang kita panggil ma'ani, bayan, badi', cukup perlu. Dan saya selalu tanya diri sendiri, pegawai kita di Dewan Bahasa, pegawai yang bekerja di Dewan Bahasa, adakah mereka tahu al-adabul Arabi, sastra Arab? Kalau tak tahu, terlalu banyak kekurangan yang ada pada mereka. Dia bekerja di Dewan Bahasa, sastra Arab. Kerana sastra Arab terlalu amat kaya dalam bunga-bungaan bahasa. Dia terlalu amat penting dalam jawab. Macam tadi sebut wastayqanatha anfusuhum, tadi saya sebut tadi. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Orang ni marah pada Muhammad, engkar, benci padamu, tapi wastayqanatha. Allah boleh guna wa ayqanatha. Ayqana yuqin, mana yakin juga. Tapi ditukar daripada ayqana af'ala ba rubai menjadi istayqana ba sudasi. Ini salah amat besar. Dan Arab jahiliah dulu yang terduduk macam Umar Khattab radhiyallahu anhu, kejap-kejap tu juga bertukar daripada jahiliah menjadi Islam. Kenapa? Dia baca bahasa, dia baca Quran, dia tahu bahasa. Dia tak mengaji sekolah macam kita, dia tak belajar sastra macam kita, tapi dia orang Arab. Dan kebetulan Nabi, waktu Nabi lahir itu orang bertanding Suq Uqal Al-Mijan, ada tiga bengkel pasar bertanding bahasa. Jadi Sayyidina Umar baca Quran, iya betul Quran, bahasa Quran begitu sekali tinggi. Jadi tuan-tuan semua sebagai blogger nak khidmat pada Islam, satu daripada perkara yang perlu perhati ialah sastra Arab. Dan kita sini Pak, kuliah kita yang baru buat ni, ajar ke tidak kuliah apa ni adab Arabi, Allah alam. Tapi kalau tak ajar, sebahagian besar daripada ilmu sastra hilang begitu saja. Sangat besar. Radin sekalian, baik, tengok balik pada tadi. Bila dijawab balas, tabban laka ali hadza jama'tana, mampus Muhammad kerana ini, maka ayat Quran mula diturun untuk menjawab para hadirin semua adalah fitrah manusia. Dia daripada kecil, anak kita waktu kecil sampai tua, soal jawab berlaku. Dalam bahasa Melayu sebut soal bersekali dengan jawab. Budak kecil bertengkar kerana cikgu dengan pelajar, kerajaan dengan rakyat, perlu ada soal jawab bagi membolehkan otak kita aktif. Dalam banyak-banyak anggota yang ada pada manusia, anggota otaklah yang paling mulia sekali. Maka perlu diperguna sepenuhnya untuk kita menjadi blogger. Kita tulis hari ini begini, orang lain jawab, kita jawab balik. Kena jawab balik, jangan senyap. Asalkan jawapan kita bawa pada al-haqqul mubin, jawab pada sebenar. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Kalau banyak-banyak doa yang diajar oleh Allah ialah Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, tolong buka hati kalbu kami, kalbu kaum masa kami bil haqq, supaya dimasuki oleh kebenaran. Ini cari harta boleh. Banyak mana harta kena cari, kerana harta atas dunia ni Allah Ta'ala buat untuk manusia, bukan untuk malaikat, bukan untuk iblis, untuk manusia. Jadi kalau kita tak cari harta, bodoh kita. Tak cari pangkat, bodoh kita. Tapi mesti al-haq, kebenaran. Benar maknanya mutabaqatan al-waqi'. Benda tu berlaku serupa dengan hak sebenar. Kalau kita berkaca dalam Islam, kita ada lauh mahfuz dan kita ada Quran. Di langit ada lauh mahfuz, di bumi ada Quran. Quran bayangan pada lauh mahfuz. Segala apa yang ada lauh mahfuz itu sebenar. Dan segala apa yang ada serupa dengan Quran itu sebenar. Cakapan kita, tulisan kita, tingkah laku kita, apa saja gerak gigi kita mesti buat benar sebenar, iaitu serupa dengan Quran. Di langit nak tengok tak boleh lauh mahfuz, tapi bayangan daripada lauh mahfuz ialah Al-Quran.
Nak tulis apa, nak cakap apa, nak ceramah apa, mesti serupa dengan Quran. Jadi kewajipan blogger antara lain ialah belajar cara mana Allah jawab. Allah Ta'ala ajar Nabi Muhammad jawab soalan. Sebab tu dalam Quran sebut dia qaumi yatafakkarun, dia qaumi yaqilun. Qul inna ma'adukum biwahidah an taqulu lillahi masna wa thulutha tafakkarun ma yaqulu. Qul inna ma'adukum biwahidah an taqulu lillahi masna wa thulutha thumma tafakkaru ma bistahabkum min jannah. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Quran mengajar Nabi kalau ada soalan begini jawab begini, soalan begini jawab begini. Dan kadang-kadang belum datang orang yang menyual tu, Jibril riwayat dia, yas'alunaka, hey Muhammad, ada orang nak mari soal kamu. Yas'alunaka, hey Muhammad, ada orang nak soal kamu. Terlalu banyak. Jadi kerja blogger, tok guru, penceramah, pembuat tenaga kuliah perlu benar baca Quran, tengok aspek menjawab. Soalan macam ni, jawab macam ni. Saya tak sebut hari ni, terlalu masa suntuk sangat. Soalan ni jawabnya begini, soalan ni jawab begini. Yang menyebabkan orang itu buhit, tak menjawab. Ini perkara-perkara ini para hadis semua. Misalnya pakai contoh, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Muhammad cakap sama orang tu, kalau kamu tak percaya Quran yang aku sebut ni mari pada Allah, bahkan aku buat sendiri, fa'tu bi suratin misli. Kamu boleh buat surah muftarayatin, suratin misli muftarayat, buat hak reka sudahlah. Nak buat sendiri tak seumpama Quran memang tak boleh. Buat hak reka, buat olok-olok pun tak terbuat. Jadi kesimpulan para hadis semua, saudara sebagai blogger, sebagai penceramah, sebagai penulis, sebagai pensyarah, sebagai biasa, kita kena ajar diri kita menjawab soalan-soalan yang dihadap oleh pihak musuh Islam, khususnya betul-betul sebagaimana yang diajar oleh dalam Quran. Bahawa kalau Quran tak percaya, ia buat Quran sendiri. Dia sebab tu dalam Quran ada dia panggil huruf muqatta'ah. Alif lam mim, ha mim, ain sin qaf, kaf ya ain sad. Di bawah huruf muqatta'ah ni banyak alim ulama tulis bahawa walaupun kita tak erti makna dia sampai sekarang pun, Allah nabi radi bizalik, tapi nak ajar pada orang Arab bahawa Quran yang aku baca depanmu ni Arab adalah terdiri daripada bahan mutah serupa, iaitu alif bata, alif lam mim. Alif yang kami guna dalam Quran ni, alif tu juga kamu guna. Lam yang kami guna dalam Quran ini, lam tu juga kamu guna. Mim, ain, qaf, sin, sebagainya, bahan mutah untuk susun bahasa ni memang kamu juga guna hari-hari. Maka kenapa kamu tak boleh buat? Jadi bila kamu tak boleh buat, menandakan bahawa Quran ini mari pada Allah. Ya, sebagaimana kita baca dalam buku-buku, banyak orang Eropah sekarang terima Islam, khususnya saintis al-falak. Misalnya satu ayat dalam Quran, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Satu lagi ayat lain, Maha suci Allah yang membuat benda ni berpasangan. Allah membuat segala benda ada pasangan. Pagi, petang ada regu dia, malam regu dia, siang apa lagi, bodoh regu dia, cerdik, kaya regu dia, miskin, bengar regu dia, cergas. Yang tak ada regu hanya Allah. Yang tak ada regu hanya Allah. Sekarang ni timbul masalah positif negatif. Nabi Muhammad sebut benda ni tengah 2000 tahun dulu lagi. Sedangkan ketika tu sekarang universiti, sekarang sekolah menengah, orang pandai menulis pun tak ada. Nabi Muhammad tak pandai menulis, tak pandai baca. Dia nak baca orang tulis pun tak reti. Dia nak tulis fikiran dia pada orang lain supaya orang lain baca pun dia tak reti. Tapi dia boleh sebut perkara yang ahli sains baru tahu sekarang. Ahli sains baru tahu sekarang rupanya dunia ni ada regu dia. Sebab tu timbul masalah pendebungan, padi kahwin dengan padi, padi itu
kayu ni kabeh, gaji kayu tu. Semua ni berpunca daripada Allah Ta'ala buat dunia ni ada regu dia. Sebab tu saya kata, dalam politik, UMNO duduk lawan PAS ni, kalau tidak kerana Islam dah, kita ambil dari segi regu sudah. Kalau tidaklah kerana UMNO tu salah, PAS ni betul, Islam ni betul, apa nama nasionalis salah. Kalau tidak kerana itu ya, kita ambil dari segi regu. Bila UMNO ada, sepatutnya kena ada regu dia lain, PAS misalnya. Jadi, tapi dia lawan juga kenapa? Lawan juga ni, kau tolak kerana Islam, arti lawan apa-apa melawan arus. Arusnya kena ada persaingan. Sebuah kedai nasi belau, kalau sebuah kedai tak jadi rugi pada pelanggan, kena ada kedai lain. Walaupun kena ada kedai lain nasi belau juga. Supaya apa? Ada persaingan. Ada persaingan ni diperlu oleh manusia, terima oleh manusia. Tak kira manusia Cina ke Melayu ke Muslim ke kafir, orang tahu belakang persaingan besar. Demokrasi kena ada komunis kena ada demokrasi. Islam kena ada kafir, kena ada. Kenapa? Kafir boleh lawan kita. Bila lawan, kita balas. Dia tolak, kita lawan. Akhirnya timbul hak sebenar. Sebab itulah dalam dunia ni, walaupun Allah Ta'ala boleh buat manusia semua Islam belakang, tak ada kafir seorang pun, tapi Allah Ta'ala sengaja buat manusia ni begitu. Apa namanya? Walidzalika khalaqahum. Kerana itulah Allah Ta'ala buat manusia ni. Ada lawan, ada nabi, ada kafir, ada malaikat, ada iblis, ada PAS, ada UMNO. Semuanya kita lawan. Hak mana hak sebenar? Dia bunuh di akhirat ke? Ketika itulah kalau UMNO insaf, dia berhenti sokong UMNO. Dia semalam, saya mari, belum pada mari semalam, saya terima borang dia kuat 100 orang ke semalam, 70 orang daripada sebuah kampung yang berkulat UMNO di kampung Bukit Geledang, kawasan Tanah Merah. Kenapa? Bukan kerana kita bagi duit, mana ada duit daripada PAS, tapi kerana terang jelas bahawa macam tak adil lah. Macam Nabi sebut tadi, fa inni muzallaka baina azabin syadid. Aku datang ke dunia untuk beritahu satu hari nanti ada akhirat untuk balas. Kita setuju ada akhirat pun setuju, tak setuju pun Tuhan buat juga. Dia sebut Malik Yaumiddin. Dengan cara lagu tu, nak sokong PAS kau, nak sokong UMNO kau, nak masuk kafir kau, nak murtad ke apa, boleh, tapi ingat benda ni akan dibalas di akhirat. Dan balasan ni ad-din, Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumil Jaza. Kalau Quran Nabi Muhammad buat, boleh jadi dia guna Maliki Yaumil Jaza ni, Tuhan yang berkuasa penuh hari pembalasan. Tapi dia guna Yaumiddin. Yaumiddin lafaz musyarak. Satu perkataan ia mempunyai dua makna, tiga makna. Din makna agama, din juga makna balas. Jadi kalau pembalasan berlaku di akhirat kelak, bukan balas mengikut akta parlimen kita, bukan undang-undang Great War, tapi bukan undang India, tapi mengikut adil. Jadi sama ada parti A ni tu adil ke atau tidak, itu kita gunalah otak kita. Itu satu daripada perkara yang perlu kita fikir bersama, khasnya kita blogger. Jadi saya ulang sekali lagi, blogger khasnya boleh yang berminat Islam perlu bekalkan diri dia dengan ilmu Islam, sama ada ilmu balaghah atau ma'ani bayan sebagainya, ataupun ilmu hadis sebagainya. Para hadirin sekalian, sebagai contoh yang kedua, dalam Quran sebut la tasma'u li hadha wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir kata, orang kafir, dia tak kata orang Arab, dia kata orang Melayu, orang kafir. Ada muni Melayu ke Arab asalkan kafir, sebut gini, la tasma'u li hadha al-Quran, mu jangan dengar Quran. Orang Arab kafir ni, dia sedar bahawa Quran ni bila dia dengar, bila pendengar tu dengar, dia menusuk hati, dia mencuit jiwa. Dia nak sekat tak boleh. Bahasa Quran yang begitu sekali memberi kesan kepada pendengar hingga siapa tak nak buat apa. Jadi satu daripada ikhtiar ialah la tasma'u, jangan dengar. Dia tak beri orang dengar. Manusia ni ada telinga nak dengar, mau tak mau, nasihat jangan dengar ni tak diterima. Wal ghaufi, sampai jangan dengar,
sebagai gantinya alternatifnya walghaw fi, hendaklah kamu buat larau, buat bising. Kalau Muhammad baca Quran, buatlah bising dalam sekolah. Kalau kita ceramah PAS, mari UMNO ceramah, mikrofon dua begini. Dia bimbang takut orang dengar ceramah PAS ni, dia tak ada orang nak buat, kerana benda hak PAS cakap ni betul, maka dia bawa nyanyilah apa nama ni, Piramli lah, apa semua sekali, bagi membolehkan orang tak dengar Quran. Ini sistem yang digunakan oleh jahiliah, turun menurun sampai pakai amat. Kalau Quran tak betul, lawan hujah, tapi dengan sebab tak ada hujah nak lawan Quran, kerana benar Quran cakap betul, benar hak, maka mau tak mau walghaw fi, naklah kamu buat larau, buat bising, buat kacau, la'allakum taghlibun, supaya kamu menang kerana bising, bukan menang kerana hujah, tidak. Ini sistem yang digunakan oleh jahiliah dulu, sampai sekarang pun digunakan oleh orang-orang yang melawan Islam. Dalam Dewan Negeri baru ni timbul cerita PAS rasuah rakyat dengan syurga. PAS rakyat dengan syurga. Jadi bila esko saya semua sekali jawab belaka, akhir saya ambil satu. Kalau PAS rasuah rakyat dengan syurga, orang yang pertama kaki rasuah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah kaki rasuah yang pertama. Kerana apa saja ajaran agama hak molek pala. Hak udah dosa. Apa saja. Wa imatul adzan tariqal saqa. Wa imatul adzan tariqal. Buang sampah tengah jalan dapat pahala. Jadi kalau sebut syurga dikira rasuah, maka para anbiya sallallahu alaihi wasallam lah orang yang pertama kaki rasuah. Nak kata kamu begitu kan? Sampai hati ke kamu, masa mulut selupa je. Tak kerti Nabi, tak kerti apa. Nabi lah orang yang pertama bawa sistem dosa pahala. Jadi kalau pahala ni dikira, sebut pada kira rasuah, maka para anbiya semua, tak ada Nabi Nuh AS. Dalam Quran ada sebuah surah namanya surah Nuh. Tahun berapa dia wujud ke muka dunia ni, tak ada apa dia sejarah, tak ada sejarah sebut. Cuma ada sebuah buku Ar-Rahiq Al-Maktum dikarang oleh orang India, Mubarak Mufiri. Dia dapat hadiah daripada tamu sastra Malik Faisal tak apa. Dia ada senarai daripada Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh, daripada Nabi Nuh ke Adam. Itu dia ada senarai dia. Walau bagaimanapun Nabi Nuh yang hidup puluh ribu tahun dulu, dia sebut ya qaumi inni lakum, ya qaumi anittaqullah wa ati'un, wa anittaqullah wa ati'u, anittaqullah wa wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum. Anittaqullah wa anibudullaha wattaquhu wa ati'un, anibudullah wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum. Jak Nabi Nuh hari tu lagi sebut dah masalah ampun dosa, masalah syurga. Jadi kalau mulut kita orang Melayu sebut dan pula taraf mimpi bagai nombor satu sebut bahawa PAS rasuah rakyat dengan syurga, maka kita kata kalau syurga ni, sebut syurga ni rasuah, maka para anbiya alaihi wasallam adalah kaki rasuah. Allah jawab, "Ma hum bimu'minin." Ini jawab balas. Kalau ada orang kata saya bebas Allah Rasul juga, bagaimana juga, tapi mendengar di mana wa ma hum bimu'minin, orang itu tak mukmin. Wa ma hum bimu'minin. Dari segi sastra tadi dia panggil budak resmi. Dia boleh sebut lagi minum yang dia boleh sebut, tapi dia guna wa ma hum bimu'minin, tak pernah mukmin. Dia budak resmi. Dia budak resmi yang mana ada istiqrar. Macam seorang yang Zaid dan nama Bakar. Bila mak kita nama kita anak dia sebagai Bakar atau Sulaiman, maka waktu kecil pun Sulaiman, tua pun Sulaiman, cantik pun Sulaiman, segar pun Sulaiman, kaya pun Sulaiman, miskin pun Sulaiman. Kita jawab istiqrar, tu. Jadi jawab balas, wa ma bimu'minin, tak pernah mukmin. Jadi saya nak beritahu ini bahawa kerja kita global ni terlalu banyak. Kena faham segala teror ataupun tentangan jadi begini, pandai-pandai kita lawan. Dan ada saya sebut tadi bermacam-macam jawapan dari ulama. Termasuklah. Jadi yang kedua, bila kita tersusun, bila kita tersusun
Kalau ada nasihat yang diberi kepada mereka lawan Islam, la tusidu al-ardi, jangan buat kacau di muka bumi, jangan buat masalah. Kalau inna mana muslim, kita nak sampai supaya dia kalau kacau dia tekan, orang golongan reforma, golongan baik, dia tukar keadaan daripada positif, daripada negatif pada positif. Dia benar-benar begini berlaku dalam dunia ini. Dia jawab kata lebih kepada Allah, kepada Al-Quran. Allah sekalian, itu jawab balas daripada waktu tertentu dan juga susulan kerja-kerja program dan kerja-kerja tubuh dan sebagainya. Akhir sekali saya sebut kerana masalah Kelantan. Kelantan kita buat macam tadi saya sebut tadi, masalah kita perkenalkan sistem ekonomi Islam yang UMNO memang tak sebut. Kalau sebut betul-betul hati yang mana, betul iman yang mana. Ketua kajian tinggi tak sebut ekonomi Islam dan sebagainya. Bimbang takut hari ini ekonomi Islam, esok akhlak Islam. Kalau akhlak Islam tak mahu. Kenapa? Takut mereka marah, takut Yahudi marah, takut Eropa marah, takut pada Eropa. Maka dia senyap di situ. Yang kedua adalah cuti 2 hari seminggu. Mana bila kita sebut Islam, jangan tengok sudah boleh mata. Bila sebut Islam, jangan tengok sudah mata. Tengok kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebut apa yang Muhammad ma'ati waksuhumah wa al-bisuhumah kasut. Dalam banyak-banyak sabda Nabi, kamu lebih makan pada bodi kamu apa makannya yang dimakan, dan kamu lebih makan pada bodi kamu pakaian sebagaimana kamu makan. Saya sebagai ketua kajian bekerja kawan saya ada bekerja, maka bagaimana saya bekerja cuti orang besar cuti di Mekah, di China, pergi ke mereka, pergi ke London, pergi ke Turki. Ini cuti yang diberi kepada ketua kajian. Jadi saya kata kawan saya, macam mana cuti sehari hari mana cuti balik kawan lagi tempat baru tempat lima yang pergi kerja baru lima yang tengok tua sakit baru lima jadi pakai dari baru lima segala-gala masalah lima belakang biar sana tinggal di bawah tak boleh tak kenal sudah Nabi kata Nabi kata mu pakai ketua bagai kolik token mu Nabi makan pada kolik kamu tanah makan cukup pun. Jadi kesenangan kerehatan kita di Kelantan kita buat cuti bulan dengan Islam, bukan memang lain dengan Islam. Walaupun kita kena marah ni asyik ajar malas sebagainya, cuti 2 hari tidur akhirnya cuti dalam Ramadan. Dulu kita puasa dalam Ramadan, saya kata tersebut bulan puasa. Saya nak tukar budaya katanya sebut bulan puasa. Kalau bulan Ramadan, bulan puasa. Sebut bulan puasa. Sebut bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu puasa sakal. Mana ada jalan? Yang tiga. Baca Quran, kawin, cikgu, sedekah, zikir. Alhamdulillah kita buat di Kelantan. Sampai ada sebuah tempat kita panggil Qarya Ramadan. Kita panggil pokok apa namanya Maghrib. Kita panggil Maghrib di Ramadan. Saya kata nak ikut ya. Saya tak, tapi ikut Islam. Yang Malaysia ada yang fikir. Saya nak rumah. Saya memang tak kenal dengan DPR. Bodoh tak apa. Dia pasal Islam. Dia bayar pasal. Dia bayar untuk Allah. Dia bayar untuk diri sendiri. Faham? Kelantan je. Kelantan itu saya kata saya itu tua kajian. Akhir jadi tu email maya jangan berai. Jangan anu itu pahala itu. Tua kajian tak lagi jadi tu. Sedangkan tua kajian yang itu tapi mana? Tapi mana tua kajian? Dia jadi tu email. Dia jadi apa
Khatib khutbah. Dia paling kuat. Dia pejabat menteri keuangan. Dia menteri keuangan dia. Jadi ketua kerajaan Kelantan mesti buat ada ulama. Dia jadi kuat. Dia jadi pimpinan. Dalam menteri yang tak menjadi pimpinan. Ismail jabatan yang waktu itu mana ada Ismail? Jadi kalau orang yang nak buat semua saya kita semua. Jadi memang begitu tua kerajaan apa? Khatib itu benar kita ngajar Quran kita. Dan saya alhamdulillah dia dapat teks saya balik daripada luar negara tahun 62. Siapa dia umur orang tua saya suruh banyak mengajar. Alhamdulillah ketika itu saya kuliah pulang alhamdulillah benar. Dan sekarang sudah habis daripada sekali dalam tahun depan. Sekarang masuk sekali itu. Jadi ketua kerajaan, ketua parti, cawangan, kawasan, ketua negeri, Sudaya, dia sendiri kena itu Khatib. Dia sendiri pimpinan, dia sendiri semayang. Mau nampak jelas bahawa ketua kerajaan ini tidak hanya untuk hadir dalam resmi saja, tapi dia memimpin rohani legisman manusia. Di mana jadi, saya kata nak jadi calon paling lantai, boleh buat. Dia buat dan boleh dia. Jadi kalau pak boleh, tapi dia bersyarat jangan buat. Muka saya tak boleh dia cakap. Pada macam dalam sekali itu boleh. Kerana buat makanan dah tak ada dalam dunia ni macam rokok ni manfaat ada. Kau pek, kau kafe, tunggak semua kan tu rokok baik. Jadi bila orang dia cakap pak kau saya tak suka. Ada apa ni? Pihak Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media PAS asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.